Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Al-Quran sekalian? Alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan lagi kita pada hari ini. InsyaAllah untuk hari ini akan kita sambung perbahasan sehari semuka kita, dan akan kita bacakan dan kita lihat apakah hukum hakam yang terkandung dalam muka surat keempat Mushaf Al-Quran kita, iaitulah Surah Al-Baqarah, daripada ayat yang ke-17 sehinggalah ayat yang ke-24. Jom sama-sama kita baca Al-Quran kita. Baik, kalau kita lihat di sini, muka surat yang keempat ialah ayat yang ke-17 bermula dengan masaluhum sehinggalah kepada ayat yang ke-24 yang berakhir dengan uiddat lil kafirin. Seperti biasa, kita akan pecahkan kepada 3 potongan gambar supaya kita dapat tengok dalam video ini perkataan-perkataan dan tanda-tanda yang jelas. Sebab ada yang tengok dengan telefon, ada yang tengok dengan iPad, ada yang tengok dengan laptop. Jadi biarlah kita dapatkan satu saiz video ataupun satu resolusi yang sama-sama boleh tengok dengan jelas, insya-Allah. Jom sama-sama kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Baik. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ra di sini dibaca dengan tafkhim kerana berbaris atas. Kemudian rong di sini kita dengungkan hukum ikhfa hakiki, iaitu bila mana tanwin berjumpa dengan fa, dan tanda di atas ra tanwinnya ialah baris 2 yang tidak selari. Baik. Falamma ma dibaca dengan 4 harakat ataupun 5 harakat, iaitulah hukum mad jaiz munfasil kerana pertemuan huruf alif mad dengan hamzah dalam 2 perkataan. Adha'at, adha, di sini dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat kerana pertemuan hamzah dan alif dalam satu perkataan membawa hukum mad wajib muttasil. Kemudian at, di sini ialah ta yang selepas dimatikan ada hembusan angin at, kerana hukum hamas. Sifat bagi ta ialah hamas. Ma haulahu, hu di sini ada waw kecil. Ini ialah mad apa? Mad silah. Mad silah apa? Mad silah qasirah kerana ha berada di antara 2 huruf berbaris, iaitu huruf lam berbaris atas dan huruf zal berbaris atas. Bila huruf ha tersepit di antara 2 huruf berbaris, maka ha yang berbaris depan ataupun bawah tadi diberi hukum mad silah, dan di sini mad silah qasirah. Zahaballahu binurihim wa tara, ra di sini tebal kerana ra berbaris atas. Wa tarakahum, mim di sini tidak dengung kerana di sini hukumnya ialah izhar syafawi, sama dengan binurihim, sama dengan mathaluhum. Di sini semua mim yang tidak didengungkan kerana izhar syafawi. Fi zulumatil la yubsirun. Zulumatil, di sini ialah hukum idgham bila gunnah kerana pertemuan tanwin dengan lam. Tanwin jumpa lam ialah hukum idgham bila gunnah, iaitu dibacakan bunyi lam sebetul-betulnya. Til, okey, til. La yub, ba di sini akan diqalqalahkan. Ba yang mati diqalqalahkan. Itu sifat ba. Sirun, ra tebal kerana ra berbaris hadapan, dan run dibaca dengan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat di atas nama hukum mad arid lis sukun.
Kemudian ayat yang ke-18. Dengung dua harakat kerana mim bersabdu. Bila mim bersabdu hukumnya wajibul ghunnah. Mim ini kita baca bukan mun, bukan mun dan bukan mum, tetapi mun, munb kerana ia hukum iqlab bila mana baris dua bertemu dengan ba. Bila baris dua bertemu dengan ba ataupun nun mati bertemu dengan ba, hukum iqlab, tapi di sini ditulis dengan baris depan satu, mim satu, maka ia ialah hukum iqlab. Kemudian bukmun, di sini tidak didengungkan kerana tanwin berjumpa dengan ain, hukumnya izhar halqi. Bukmun maknanya mun, bukmun. Umyun, di sini dengung. Kenapa dengung? Kerana tanwin bertemu dengan fa, hukum ikhfa hakiki. Umyun. Okey, ditulis dengan tanda 99, menunjukkan tanwin itu dibacakan dengan dengung. Fahum mim tidak dengung, izhar syafawi. La yarji'un, ra tebal, hukumnya ra tafkhim kerana ra mati sebelumnya berbaris atas. Dua ataupun empat ataupun enam di bawah hukum mad arid lis sukun. Au kasayyibim. Okey, di sini tanwin berjumpa dengan mim ialah hukum idgham ma'al ghunnah. Tanwin berjumpa dengan mim kita baca dengan dengung dua harakat. Minas sama. Baik. Huruf mad alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Mad wajib muttasil 4 ataupun 5 harakat. Fihi zulumatun. Okey, di sini tanwin berjumpa dengan waw, hukum idgham ma'al ghunnah, dengung 2 harakat. Wa ra tebal kerana ra berbaris atas. Wa ra'du. Okey, tanwin berjumpa dengan waw, sama juga idgham ma'al ghunnah, dengung 2 harakat. Wa bar, ra tebal kerana ra ini mati sebelumnya berbaris atas, ra tebal. Qui. Okey, tanwin bertemu dengan ya, hukum dia idgham ma'al ghunnah, sama dengan ini, idgham ma'al ghunnah, dengung 2 harakat. Yaj, ada qalqalah kerana sifat jim qalqalah. Aluna asabi'ahum, mim tidak dengung kerana izhar syafawi, dan semua huruf yang tak didengungkan akan diberi tanda mati di atasnya. Fi adza, huruf ya mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat dengan hukum mad jaiz munfasil. Adhanihim, mim mati jumpa mim, hukum idgham mithlain saghir, dibaca dengung dengan 2 harakat. Minas sawa'iqi hadharal maut, ra tebal kerana ra berbaris atas. Wallahu, okey, maut, di sini kita boleh baca dengan 2 ataupun 4 ataupun 6 sebagai mad lin, dimatikan dengan mad lin. Wallahu muhitun, sama seperti di awal tadi, baris 2 di hadapan ini bertemu dengan ba, membawa hukum iqlab. Muhitun didengungkan 2 harakat dengan keadaan kedua-dua bibir bersentuhan secara sangat ringan, tidak dikemamkan dan tidak dibuka. Bil kafirin. Baik, rin 2, 4, 6 harakat di bawah hukum madlin pula, di bawah hukum mad arid lis sukun. Maafkan saya, mad arid lis sukun. Kemudian apa? Yakadul bar, ra tebal kerana ra yang mati sebelumnya berbaris atas. Yakadul barqu jangan yakhtafu absarahum. Okey, ba mati dengan qalqalah. Sarahum, ra ini tebal kerana ra berbaris atas. Kullama. Baik, ma alif mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, hukumnya mad jaiz munfasil, dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat.
Adha. Alif mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, hukumnya mad wajib muttasil dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Alahumma, alahumma. Mim mati bertemu dengan mim membawa hukum idgham mithlain saghir, bahkan tanda-tandanya ialah mim kedua diberikan tanda sabdu, maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Lahum masyau, masyau fihi wa idza, masyau fihi wa idza. Panjang ya. Alif mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, hukum mad jaiz munfasil dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Azlama alaihim, mim tidak didengungkan kerana ada tanda mati di atasnya, hukum izhar syafawi. Alaihim qamu. Walau sya. Okey, walau sya. Alif mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, mad wajib muttasil dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Bisam, mim tidak dengung, ada tanda mati di atasnya, izhar syafawi. Ihim, mim tidak dengung, izhar syafawi kerana ada tanda mati di atasnya. Wa ab ba. Okey, qalqalah ba, sifat ba yang mati ada qalqalah. Sarihim. Okey, dengungkan nun kerana semua nun bersabdu, semua mim bersabdu, hukumnya wajibul gunnah, wajib didengungkan. Dengung 2 harakat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik, syai'in qadir. Tanwin bertemu dengan qaf, hukum ikhfa hakiki, dengung 2 harakat. Dir, qadir, panjangkan dir 2 ataupun 4 ataupun 6 di bawah hukum mad arid lis sukun. Ya, okey. Huruf alif bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, walaupun nampak macam satu perkataan tapi ejaannya dicantumkan. Sebenarnya di sini ialah 2 perkataan. Jadi ia hukum mad jaiz munfasil dibaca dengan 4 harakat ataupun 5 harakat. Ayyuhan. Okey, nun sabdu, semua nun sabdu, semua mim sabdu, dengung 2 harakat di bawah hukum wajibul gunnah. Nasu'budu rabb. Ra tebal kerana ra berbaris atas. Rabbukumul ladzi khalaqakum walladzina min. Okey, min. Okey, nun mati bertemu dengan qaf, sama dengan ini. Tanwin jumpa dengan qaf. Okey, kedua-duanya ikhfa hakiki dan ikhfa tersebut tebal kerana nun mati tadi bertemu dengan huruf yang tebal, maka dengungnya pun tebal. Qab, qab, ada qalqalah pada ba. Likum la'allakum tattaqun. Di sini dibaca 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat di bawah hukum mad arid lis sukun. Allazi ja'ala lakumul ardh. Ra tebal kerana ra mati sebelumnya berbaris atas. Ardha fira. Ra tebal juga kerana ra-nya berbaris atas. Firasyan, firasyan. Okey, tanwin berjumpa dengan waw membawa hukum idgham ma'al gunnah, didengungkan dengan 2 harakat. Firasyan was samaa. Baik. Huruf mad bertemu alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, mad wajib muttasil dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Abina, abina. Okey, huruf mad alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan membawa hukum mad wajib muttasil, sama dengan ini, dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Au, au. Okey, tanwin berjumpa dengan waw. Okey, sama dengan ini, tanwin berjumpa dengan waw ialah hukum idgham ma'al gunnah, maka didengungkan dengan dengung 2 harakat. Wa an. Okey, nun mati bertemu dengan zai membawa hukum ikhfa hakiki, maka dibacakan dengan dengung 2 harakat. Wa anzala minas samai. Okey, ma'i. Huruf alif mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, mad wajib muttasil dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat, sama dengan sebelahnya
ma'an. Okey, ma'a, huruf mad alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Kedua-dua ini membawa hukum mad wajib muttasil dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Kemudian okey, tanwin bertemu dengan fa ialah hukum ikhfa hakiki didengungkan dengan 2 harakat, bunyi yang bercampur dengan bunyi fa. Okey, fa akhraja, ra berbaris atas, ra yang dibaca dengan tebal. Bihi, okey, di sini adanya hukum maksilah iaitu ha tersepit di antara dua huruf berbaris, maka di sini membawa hukum maksilah qasirah, 2 harakat. Bihi minas samara, ra tebal kerana ra berbaris atas. Rizqan lakum. Okey, di sini ada tanwin berjumpa dengan lam dal. Okey, berjumpa dengan lam membawa hukum idgham bila gunnah, teruskan bunyi dengan bunyi lam. Rizqal tak ada dengung. Rizqan lakum. Fala, okey, fala ada qalqalah fala taj'alu lillahi an. Okey, adanya nun mati bertemu dengan dal membawa hukum ikhfa hakiki dibaca dengung 2 harakat an. Okey, an dadau. Okey, dan wa an, nun mati bertemu dengan ta membawa hukum ikhfa hakiki dengung 2 harakat. Jadi di sini ada banyak dengung. Andadan wa antum ta'lamun. Di sini adanya hukum mad arid li sukun dibaca dengan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun dengan 6 harakat. Wa in, di sini ada nun mati yang bertemu dengan kaf membawa hukum ikhfa hakiki dengung 2 harakat. Wa in kun, sama juga nun mati bertemu dengan ta, sama dengan nun mati bertemu dengan kaf, kedua-duanya ikhfa hakiki dengung 2 harakat. Wa in kun, okey, dengung tu nipis, jangan tebalkan dengung kerana ikhfa berlaku pada huruf yang nipis. Fi roi, ra tebal kerana ra berbaris atas. Roi bim mim, nampak? Okey, tanwin bertemu dengan mim, hukum ialah idgham ma'al gunnah. Kemudian mim, okey, mim yang bersabdu di sini hukumnya wajibul gunnah, maka kedua-dua ini didengungkan dengan dengung 2 harakat. Bim mimma nazzalna ala ba qalqalah kerana sifat ba yang qalqalah. Abdina fa'tu bi suratim, ra tebal kerana ra berbaris atas. Tanwin berjumpa dengan mim membawa hukum idgham ma'al gunnah, jadi dengung 2 harakat. Kemudian sebelahnya nun mati bertemu dengan mim pun sama juga, kedua-duanya hukum idgham ma'al gunnah, maka didengungkan dengan 2 harakat. Bi suratim mim mithlihi. Lihi di sini seperti atas tadi adanya mad silah kerana ha ini tersepit di antara 2 huruf berbaris, maka dipanjangkan 2 harakat. Mad silah qasirah. Mithlihi wad'u, dal qalqalah. Syuhadaakum. Okey, huruf alif mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan membawa hukum mad wajib muttasil dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Akum, mim mati jumpa dengan mim membawa hukum idgham mithlain saghir dibaca dengan dengung 2 harakat. Min, kum, min, nun mati dengan dal membawa hukum ikhfa hakiki, maka didengungkan dengan 2 harakat. Min dunillahi in, nun mati ni bertemu dengan kaf membawa hukum ikhfa hakiki, sama dengan sebelahnya nun mati bertemu dengan ta membawa hukum ikhfa hakiki, maka kedua-duanya didengungkan dengan dengung 2 harakat. In kuntum sadiqin, sini dengan mad arid li sukun dibaca dengan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Fa illam, nun mati bertemu dengan lam ialah hukum idgham bila gunnah, maka yang dibunyikan ialah lam sahaja. Fa illam, okey. Fa illam taf'alu walan dengung kerana nun mati bertemu dengan ta, hukum
ikhfa hakiki, walan taf'alu, walan taf'alu fattaqun. Okey, nun bersabdu hukumnya wajibul gunnah. Nara, ra tebal kerana ra berbaris atas. Narallati waquduhan, adanya nun bersabdu, maka semua nun sabdu, semua mim sabdu wajib dengung di atas nama wajibul gunnah. Nasu wal hijarah, ra tebal kerana ra berbaris atas. Uiddat, uiddat, lepas ta yang mati itu ada keluar sedikit angin, ada keluar lantunan angin kerana sifat hamas yang ada pada ta dan huruf kaf. Uiddat lil kafirin, rin mad arid li sukun, 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Alhamdulillah, begitulah antara sepintas lalu hukum hakam yang terdapat dalam muka surat keempat surah Al-Baqarah yang kita bacakan hari ini, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24 sebagai satu ulang kaji sahaja. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat buat sahabat-sahabat Al-Quran sekalian. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita lagi dalam video akan datang. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya, mendengar celoteh saya. InsyaAllah bertemu kita pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.